Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan ulasan saya berkenaan dengan satu pertemuan di antara Presiden PAS dan juga pengasas proklamasi orang Melayu iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad yang hari ini telah pun berkisar di media sosial. Dan saya melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS berkenaan dengan isu ini, yang mana beliau mengatakan bahawa kita balik kepada prinsip asal perjuangan Islam sendiri. Kalau kita baca Al-Quran, kita dapati Rasul memulakan perjuangan Islam walaupun untuk keseluruh rakyat manusia, tetapi tonggak asasnya pada bangsa dan kaum. Kerana perjuangan memerlukan tonggak bangsa baru, ada kekuatan. Kalau tidak ada kekuatan. Bukan kita fanatik kaum, tetapi ini asas. Ini kata Presiden PAS dalam isu ini. Saya tidak nak baca panjang kenyataan yang dikeluarkan, dan kawan-kawan boleh pergi ke page ataupun laman media sosial Facebook proklamasi orang Melayu ini supaya mendapat lanjut berita berkenaan dengan isu ini. Tetapi isu yang saya nak ulas berkenaan dengan pertemuan mereka ini adalah satu kaedah yang PAS selalu buat untuk mereka meraih sokongan orang Melayu. Saya melihat satu sisi bahawa orang Melayu jatuh bangunnya bukan di tangan kaum lain. Kita juga tahu bahawa kaum yang ada di muka bumi ini bukan dijatuhkan oleh kaum lain tahu, tetapi dijatuhkan oleh kaum itu sendiri. Apa yang berlaku dengan kaum orang Melayu ini? Mereka adalah satu kaum yang terbesar di negara kita ini. Maka tidak ada siapa yang boleh menggugat orang Melayu sebenarnya. Yang pertama, Melayu ada raja. Dan kita tahu pembesar-pembesar negara ini rata-ratanya 90% adalah orang Melayu. Siapa yang nak menjatuhkan orang Melayu? Kekuatan orang Melayu dah cukup besar dah, cukup ada dah. Jadi isu yang mereka nak mainkan ini adalah satu isu permainan untuk mereka menggoyangkan kerajaan yang ada, untuk mereka cuba menjatuhkan kepimpinan yang ada. Apakah Presiden PAS dan juga Tun ini tidak melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai orang Melayu, yang mana timbalan Perdana Menteri itu sebagai orang Melayu? Jadi saya lihat ini satu kebodohan yang cuba dibuat oleh ahli-ahli politik lama, yang mana kita lihat mereka yang datang berjumpa dengan Tun ni adalah tokoh-tokoh politik yang orang-orang lama yang menggunakan ideologi politik yang sudah pun ketinggalan zaman, yang tidak dikehendaki oleh rakyat yang ada hari ini dah. Dan cara kepimpinan PAS ini betul-betul terlalu ekstrim, tajam ke hadapan untuk kepentingan orang seperti Presiden PAS ini, iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang ini, dalam untuk menggerakkan misi beliau sendiri untuk kekalkan jawatan, kekalkan kuasa dengan cara apa sekalipun. Mereka membuat perkara-perkara yang akan merugikan negara. Ini adalah satu contoh apabila proklamasi orang Melayu ini cuba untuk dibuat. Apa sebenarnya tujuannya? Apakah hari ini orang Melayu itu tidak mempunyai kekuatan? Apakah orang Melayu yang ada hari ini tonggaknya dalam kepimpinan negara ini sudah pun mula goyah? Tidak sama sekali. Sedikit pun tidak. Malah kalau kita lihat kekuatan yang ada kepada orang Melayu apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, saya lihat banyak sekali. Dan mula saya lihat aktiviti-aktiviti daripada apa yang kita lihat dengan slogan Malaysia Madani. Tetapi kepuasan hati untuk orang seperti Tun, seperti Abdul Hadi Awang ini, memang tidak akan pernah puas. Yang betul hanya mereka. Saya lihat, apabila dia mengatakan tonggak itu adalah kepada kaum Islam itu. Ini adalah satu pembohongan. Islam adalah Islam lah. Satu agama yang boleh dianuti oleh semua kaum, semua bangsa di dunia ini. Jadi jangan kamu kata tonggak Islam tu kepadanya orang Melayu. Membawa Islam bukannya orang Melayu yang bawa. Jadi dia cuba berbohong di sini. Ini kalau orang Melayu yang bijak baca ni, inilah pembohongan besar. Kita tengok. Ahli Parlimen Marang ini menyifatkan sokongan diberikan sebagai kembali kepada prinsip asal perjuangan Islam. Ini kita berbalik kepada prinsip asal perjuangan Islam sendiri. Kalau kita baca Al-Quran, kita dapati Rasul mula memperjuangkan Islam walaupun untuk seluruh manusia, tonggaknya adalah kepada bangsa dan kaumnya. Jadi, kalau nak kata tonggak Islam itu daripada orang Melayu, bagaimana kaum lain yang menganuti agama Islam? Islam tak ada tonggaknya, bukan tonggaknya daripada orang Melayu, orang kaum mana, bukan.
Islam itu adalah satu agama yang boleh dianuti oleh semua bangsa di dunia ini. Ini adalah satu yang pada saya lah menjengkelkan, sangat jorok, sangat keji, menggunakan sentimen agama, menggunakan sentimen kaum untuk berpolitik. Maka saya lihat dalam konteks lainnya, PAS betul-betul sudah ketandusan idea. PAS hari ini sudah betul-betul takut hilang kuasa, kerana kalau PAS jatuh kali ini, maka yang dipersalahkan presidennya. Maka presidennya bersedaya upaya menggunakan jalan pintas yang mana pun untuk mereka jatuhkan kerajaan yang ada hari ini. Sebab itu, kalau kita dengar beria-ia sebut 126. Kita lihat ya, inilah kuasa Tuhan juga. Tun terduduk, anak Tun terduduk dalam PRU ke-15. Cuba bayangkan kalau orang seperti Tun ini menang dalam PRU ke-15. Dia akan masuk ke parlimen, membuat huru-hara bersama sekongkol dengan geng-geng ni, Presiden PAS ni. Ini adalah satu sikap yang hati busuk. Presiden PAS tiap-tiap hari kerja dia nak mencari bagaimana nak jatuhkan kerajaan yang ada. Inilah usaha yang kita tengok yang dia katakan selama ini. Jadi kalau inilah sikap Presiden PAS ni dalam negara ini, tidak membawa sedikit pun kebaikan. Dia memang betul-betul manusia yang saya anggaplah, saya sendiri anggaplah, pada saya tidak berguna kepada rakyat negara ni. Kerana dia ambil gaji daripada rakyat Malaysia ni. Semua kaum, duit gaji Tan Sri Abdul Hadi Awang itu dibayar oleh duit rakyat Malaysia ni. Tetapi dia bermain dengan sentimen kaum dan agama. Dia jual agama Islam untuk kepentingan politik dia. Dan akhirnya dia keluarkan kenyataan-kenyataan yang tajam. Apakah ini juga berkat? Dia patut kembali memikirkan isu ini. Jika dia nak mengatakan bahawa orang Melayu keseluruhannya yang ada dalam negara ini, tak apa. Tetapi Presiden PAS harus sedar bahawa kenyataan yang dikeluarkan ini menyinggung wilayah Sabah dan Sarawak. Wilayah Sabah dan Sarawak tidak bergabung dalam Malaysia ini, maka tak jadi namanya Malaysia. Jadi Presiden PAS mengelirukan rakyat Malaysia dengan penipuan-penipuan politik yang hanya untuk kepentingan PAS itu sendiri. Jadi orang seperti Presiden PAS ni, kalau dia berani dengan saya, dia berdebat dengan isu-isu seperti ini pun saya tidak takut. Kerana dia suka membohong. Tanpa hasil minyak dan gas daripada Sabah dan Sarawak, saya rasa Kelantan pun dah lama kuyup kalau PAS memerintah. Hasil tak ada, ekonomi tak bergerak. Jadilah penjajah-penjajah. Itu sajalah. Orang-orang Kelantan kebanyakannya boleh membuat ekonomi mereka dengan bekerja, membuat bisnes di luar daripada Kelantan. Dan salah satunya yang boleh dibuat di Kelantan adalah ekonomi antara dua negara. Itu saja. Dia tak malu ke dengan air, dengan masalah yang ada? Cerita tentang isu agama dan kaum setiap hari. Genjala-genjala sosial ni paling meningkat di negeri mana? Jadi ini pada saya, Presiden PAS tak pernah melihat kerja dia nak menjatuhkan kerajaan 24 jam. Tetapi mereka punya kepimpinan di tahap negeri langsung tak berjaya. Kerana otak mereka ini sangat hasad dengkinya terlalu menebal. Ini yang saya lihat. Jadi mereka menggunakan kuasa mereka sebagai kepimpinan untuk mereka membuat kerja-kerja yang memperbodohkan orang untuk dilihat. Jadi pada saya, kalau mereka buat kerja ini, apakah pemimpin yang ada dalam kerajaan hari ini bukan Melayu? Jadi pada saya juga, Presiden PAS ni, Tun ni, cepat-cepat diheret ke mahkamah. Kerana banyak sentimen-sentimen yang tajam telah mereka buat. Ini adalah satu kerja yang pada saya juga amat gila. Tak habis-habis meroyan. So, itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.